Alright, Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat datang ke Lensa Malaysia. InsyaAllah hari ini kita akan bicarakan Lensa Malaysia kali kelima. Kita ada tetamu istimewa. Malam ni kita akan temu bual bapa kepada seorang anak slow learner. Apa tu slow learner? Okay, yang tetamu ni memang aku rasa special lah. This is the first of many series yang kita akan buat pasal tu anak syurga ni. I think but before that aku rasa kita what should I do? I think I'll play a video lah. Kadang setengah orang tu dekat luar dia tak berapa tahu sangat kan. I think I just play 1 minute video pasal learning disability ni dan pasal aku akan introduce learning disability means that akan teruskan dengan people will find it hard to be able to learn things first time, and they need time. They need time to understand things, and they need time. They need time to understand things. Support as well. Ada macam loop sikit suara dia. Aku tak dapat. So sorry guys. Aku haven't. It's okay. Just proceed je. Or brother and sister, or their family carers. Learning disability is a lifelong condition. I've got a learning disability, but it does not mean that we cannot work well as anybody else. Sometimes we can do the job even better. I actually didn't know what it was till 93. Sometimes I'm lucky, sometimes people are impatient. People with a learning disability, we are like awesome people that people with a learning disability can do it. People with a learning disability can do it. Alright guys, that's basically the short clip on learning disability. Just a video. Okay, kita teruskan. Okay, I think kita go through kita punya topik pada ini. Okay, hari ini kita temu bal bapa kepada seorang anak slow learner, which is tetamu kita Encik Syariman Ma'ruf, which is jiran aku kat belakang rumah. It's also one of my best friend dekat sini. Kita buat sekali lah. Dia masuk sekali dengan persatuan tetangga dan semua lah. Since benda ni start aku daripada 2011 until now. So kalau kita tengok topik kita pasal kids with special needs ni, pada tahun 2024 terdapat lebih kurang 734,000 orang daftar sebagai OKU dengan JKM. Ini siapa yang daftar, which is ataupun 2.2% daripada jumlah keseluruhan penduduk Malaysia lah, 34 juta. Kalau kita tengok, walaupun jumlah ni kira 2.2% agak rendah berbanding dengan purata OKU di seluruh dunia, untuk PBB yang dianggarkan jumlah kira-kira 15%. Tapi ramai pakar di Malaysia percaya jumlah sebenar dah jauh lebih tinggi pasal kerana kebanyakan penduduk tidak mendaftar atas kekurangan ilmu ataupun yang tak tahu, dan juga stigma negatif yang masih tebal di kalangan masyarakat Malaysia lah. Rasa itu nombor satu kot. Ya. Maybe, ya, ataupun tak tahu. So, it's supposed to be like 10 to 15% lah yang sepatutnya mendaftar lah. So, walau bagaimanapun topik perbincangan Lensa Malaysia pada malam ini lebih berkisar kepada permasalahan kanak-kanak, bukan orang dewasa. Kita nak bincang lebih fokus ataupun murid berkeperluan pendidikan khas ataupun short form dia MBPK, yang juga meningkat daripada 90,000 pelajar pada tahun 2019 kepada 113,000 pada tahun 2023. So, menurut data daripada Kementerian Pelajaran Malaysia, Kementerian Pendidikan Malaysia, iaitu peningkatan sebanyak 22,000 ataupun 25% sepanjang tempoh 5 tahun tu lah, daripada 2019 sampai 2023. Okay, jadi kita nak tengok dekat sini. Sorry. So, MBPK ni short form untuk murid berkeperluan pendidikan khas Malaysia ni secara amnya dikelaskan kepada 6 kategori. Okay, Uncle Ben atau Brother Ben. Yang satu buta ataupun blind, nombor 2 pekak ataupun deaf, nombor 3 masalah pertuturan ataupun speech delay, nombor 4 kejahatan fizikal, nombor 5 learning disability, masalah pembelajaran, dan nombor 6 lebih ataupun multiple disability ataupun lebih daripada satu disability, sama ada blind dan juga dia pekak ataupun something else lah. Okay, tapi ada satu lagi. Sebenarnya OKU dekat Malaysia ni dia ada 7 kategori. Satu lagi mental illness lah. Tapi mental illness tak masuk dalam tu lah. Macam schizophrenia, depression, anxiety, semua tu masuk satu lagi lah.
So yang di-cover oleh Kementerian Pendidikan Malaysia ada 6 kategori. So this is the 6 categories lah. Maksudnya yang skizo tadi tak termasuk? Dia tak termasuk dalam sistem pendidikan Malaysia. I see. Normally kalau anxiety ni normally towards the end of diorang punya hidup. Macam adik aku sendiri dia dapat benda tu masa dia belajar dekat MFI. Macam kawan kita ni Akid so masa normally belajar lah. Depression normally towards later on lah. So I think they focus more on the kids lah kat sini. Okay, so daripada 6 kategori kat atas tu, learning disability ni merupakan jumlah yang terbesar. Daripada ada physical, pada deaf, blind apa semua. Learning disability yang paling besar daripada ramai budak-budak ni. Daripada 113,000 tadi, 82% ataupun 92,000 pelajar berbanding dengan 5 kategori lain tadi lah. So learning disability ni yang termasuklah ada ADHD ataupun Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ASD, Autism Spectrum Disorder, Slow Learners macam yang kita akan bincangkan, dyslexia ataupun 7 kategori spesifik dyslexia ni, masalah membaca, metodenya susah sikit, dysgraphia, masalah menulis, dyscalculia, masalah dalam matematik, aphasia, kesukaran dalam bahasa, dyspraxia, kesukaran dalam merancang pergerakan tubuh, body movement. Nombor 6, gangguan pemprosesan auditori dan nombor 7, masalah persepsi visual lah. So, Lensa Malaysia berharap dapat termubal dengan seramai mungkin pemegang taruh oleh stakeholders dalam kategori learning disability ni, termasuk pelajar sendiri kalau boleh ataupun yang pelajar yang dah berjaya mengatasi cabaran ni. Mungkin guru kita interview Ben, ibu bapa dalam ni, NGO, pusat latihan dan juga pihak wajib lah, siapa yang sudi untuk masuk ke dalam kita punya podcast. So, of course, masa aku buat macam ni, the first one yang kita akan tanya ni, of course dia tanya aku juga, kenapa kita nak buat benda ni kan? Betul. So, objective is must be clear lah. So, kita buat ni satu, I think it's quite time untuk kita memahami lagi lah, mendalami masalah ni dan cabaran yang dihadapi oleh orang pemegang taruh disability lah. Okay? Nombor 2, kita nak meningkatkan kesedaran masyarakat umum bagi mengurangkan stigma negatif macam kita cakap tadi. Yes. Dan mungkin sikit sebanyak cara layanan yang lebih baik dan betul, terutamanya apabila bersama dengan murid berkeperluan khas ni. Okey, nanti kita kongsikan jugalah. Dan nombor 3, kita boleh berkongsi tips. Macam kita akan interview yang bapa ni, dia ada banyak pengalaman juga dalam persatuan. Nasihat, ilmu dari pakar, pesakit sendiri macam mana dia overcome, ibu bapa, pemegang taruh yang lain, dan agar cabaran ini dapat ditangani dengan lebih baik lah, kalau tak boleh nak kurangkan. Dan nombor 4, objektif kita lah, kalau boleh kita sama-sama dapat membantulah pelajar-pelajar ni, anak-anak ni mengikut kapasiti kita, kecenderungan kita dan kelebihan yang kita ada lah. Right, so that's basically kenapa kita buat ni. InsyaAllah kita akan buat from time to time. So pada malam ini Lensa Malaysia sangat bertuah. Untuk sesi sulung kita hari ni Uncle Ben, kita ada siri, dalam sesi sulung siri insan berkeperluan khas ni, kerana kita dapat berubah seorang bapa. Selalunya kalau dalam anak-anak istimewa anak syurga ni, selalunya yang 90% macam kawan aku cakap adalah mak yang jaga. Bapa ni biasa dia sokok kat luar. Dia bagi hands off activity lah, normally. So beliau telah mengharungi lebih pengalaman 17 tahun untuk mendidik anak dia yang slow learner ni. Dan satu masa beliau juga sangat aktif berpersatuan, bersama Persatuan Dyslexia Malaysia, tempat di Jalan Ampang di Kuala Lumpur. Okay, itu basically secara umumnya kita punya bual bicara kita pada malam ni. So dengan tidak melengahkan masa, Lensa Malaysia mempersilakan Encik Syariman Ma'ruf, dipersilakan. Okey, kita bagi tepukan sekejap pada Encik Syariman kita. So, I beri masalah. Okay, Man. Okay, that's basically kita punya ni lah. Audience. The audience kita telah ni lah. Aku nak all from China. How do I put this thing? Okay. Buang biar Cik Man tu kan. Sekejap, aku nak buang the clapping. Okay. Alright. Cik Man, kita ni tamu. Okay. Cik Man. Okay, maaf apa abang Man? Sorry lah panggil malam-malam kacau hang malam ni lah.
So, So kalau yang kat apa nama? So do I start or what? How you? Okay, sorry. Okay, aku podcast tak pernah masuk podcast. Tak gerak shoot. Okay, di mana? Okay, I think kita buat the medium perlu kita campur lah, BM dengan aku dah cakap tadi, BM dengan English. Mana hang dah selesa lah. Kalau boleh kita banyakkan bahasa Melayu lah, sebab the main objective probably kita nak cuba try orang yang tak pandai fasih cakap English. Dan sebab macam hang cakap juga, resources sebenarnya banyak dalam bahasa orang putih sebab dia orang kat sana lebih terbuka kan. Dalam bahasa Malaysia ni agak kurang sikit. Okay, with that, okay, satu benda yang aku akan tanya semua orang yang buat benda lah ni, of course this is our first, dan bila aku tanya ada setengah orang pun dia quite reluctant untuk share. Ada kawan-kawan juga dia rasa macam dia tak nak beritahu orang lah. Event kita ada kawan kan, dia tak nak beritahu because of that negative stigma. So first thing is basically, so what do you think? Whether this thing is it better or we should be discussed openly about the subject? What do you think? And share in social media. Okay. I think very weird. Aku tak introduce diri aku semua, aku tak aktif. So usually whenever I have a web session, I have to introduce myself properly. Hey. Alright. Go ahead, man. Okay. So nama Syariman Ma'ruf. Usia 53 tahun. Alright. Kerja dengan sebuah bank dekat Malaysia. Bapa, suami, anak 4 orang. Yang sulung 25, yang bongsu 14. Topik perbualan hari ni yang nombor 3, umur dia 17, nama dia Rais. So kalau nak cerita kronologi dia tu lama, he was born in 2008, 2008. So usia dia 3 tahun tu kami perasan dia tak bercakap sangat. Dia kurang bercakap. Dia more animated daripada dia berkomunikasi macam. So it's a bit late. Masa tu dah 3 tahun, 4 tahun. Bila bawa pergi klinik, one day tu masa dia demam ke apa. Doktor kata dia tak respon macam budak yang regular. Okay? Okay. So dia recommend bawa pergi HUKM untuk buat testing lah. Pasal sana ada CDC. Correct. So pergi buat testing. First few sessions tepi tu dia tak ada, HUKM takkan beritahu apa-apa lah. Dia nak observe, dia assess tu. And dia bagi a series of test yang mak bapak tak boleh involve lah. Yeah? So of course dia dekat HUKM ni, kalau you pergi dekat pusat saringan itu, dia ada satu graf yang mak bapak kat situ boleh tengok sendiri lah. So that means masa tengah buat assessment tu kita boleh tengok sendiri progress anak kita daripada umur apa. So dia tulis macam at the age of 2 years what he's supposed to do, yeah, he or she is supposed to do. 4 tahun dia kena buat apa, 6 tahun dia nak kena buat. Faham? So kita masa kita duduk tunggu tu kita boleh tengok benda tu. So bila kita tengok benda tu kita dah baca kata actually dia macam checklist So lepasan banyak benda dia tak boleh buat kan. So that will trigger the set of questions. Lepas tu bila dapat after a few sessions, I think dalam masa 3 bulan kot, pasal HUKM they don't rush to think, they want to be very very sure sebelum dia define lah kan. Betul. So, lepas 3 bulan tu dia bagi tahu doktor yang which is very kind, and I think doctors and nurses yang dekat bahagian assessment budak dekat HUKM ni, they are very kind, they are very well trained to break the news to the parents lah. Faham tak? Ya tak. So bila dia beritahu tu, of course mak bapak I dengan wife I pun heartbroken sikit lah kan. And that's your natural punya respon. Tapi aku perasan masa pergi assessment ni, nak kait balik apa Syarul cakap tadi tu, I think I was the only man there. Dalam bilik tu, yang tempat menunggu tu, ruang menunggu tu ada dalam 10-12 orang. Semua perempuan, semua. So that is one thing lah. I'm not saying that benda ni I dah buat study ke apa, tak. This is just pure observation saja.
Kita tengok kita punya orang lelaki mana kurang sikit ni kan. I have my theory, but I don't think I should share lah. My opinion doesn't matter. Okay. Just tell you my experience kan. So that's what I notice about lah. So coming back to my story dengan anak-anak ni, he's the only one who is like this dalam family. Anak 4 orang, dia seorang macam ni. Abang dia tak, kakak dia tak, adik dia pun tak. Only he. So yang kami perasan ni, dia tak cakap sebenarnya. Dia tak cakap. Dia tak akan respon, dia tak akan react, dia tak akan, you know. It's like budak yang, and dia tak tahu socialize. Dia tak akan socialize macam budak 1 year, 2 years, 3 years. Dia tak akan socialize. He'll always be by himself. Which we found very weird. So time tu, bila doktor cakap tu, bila saya time tu, 10-15 years ago, benda yang banyak orang sebut autism. If you can recall lah kan, but 10-15 years ago, most people were talking about autism. So I thought my child was autistic. Okay, so bila ingat dia autistic, kita pun mulalah mencari material autistic nak baca kan, how to treat, how to this, how to that. Tapi doktor tu kata, bukan kan, dia bukan. Only thing is developmental delay. That was the label they gave, developmental delay. As in developmental tu dia talking about mental lah. So secara ringkas dia kata, anak you usia 3 tahun, tapi dia ada mental capacity budak 6 setahun. Boleh? Okay. So Man, kalau Han detect masa anak hang, if I can name nama masa anak hang umur 3 tahun lah, delay masa buat test. Correct. So kalau tu minus 14 lah, masa that was like 2011 lah. Something, okay. Nah, the reason I'm asking is because bila aku check tengok balik tadi, dah akta macam OKU ni baru dia introduce I think 2008. 2000? Which is very new lah. 2008. I mean dia di warta. I think sebelum tu aku tak tahu dia ada pakai apa lah. Mungkin dengan 2000 akta tu ada lebih banyak maybe benefits or whatever lah. Dia recognize benda ni. Tapi before that, so I don't know what the history before that lah. In fact, masa aku tengok my own, ada sikit my own research pun tengok. Untuk dia detect ni pun I think 2001, 2004 masih lagi dalam, dia orang tak ada that standard kind of test dekat Malaysia. Is that true? Based on experience. Huh? You see, the thing about this whole, saya cakap, ni pengalaman aku lah, aku tak tahu other parents macam mana, but I think there's a lot of similarity lah. So we were told what was wrong, tapi we were not told what to do. HUKM kerja dia diagnose, faham tak? Yeah. So dia akan diagnose, lepas tu at the same time, the only thing yang dia kata dia boleh address is speech delay. So dia kata, okay, we can help you with the speech part. We can train him to speak. Ya? Yang tu faham tak? So dia create satu modul untuk dia attend kelas dekat Jalan Pahang. Dekat Jalan Pahang, so we would go to dekat Titi Wangsa, sorry. Titi Wangsa tu ada HUKM learning center itu kan. So we go there and then seminggu 3 kali. Seminggu 2 kali. Lepas tu duk pergi lah, hantar dia daripada umur dia 3 tahun, 4 tahun. Aku ada video recording lah. So cikgu-cikgu dia akan kata, yeah, it's progressing and all that kan. But at 5 years old tu slow lah progress kan. So kita sebagai parent kita rasa macam, oh, is he going to survive macam ni kan nak masuk sekolah. Pasal at that time masih dulu ingat masuk sekolah kebangsaan macam biasa kan. So kita tak tahu cara nak proses dia kan, ataupun nak lepas kita nak ambil untuk dia so that dia dapat we can maximize the support lah untuk dia kan. And this was what was in my head lah. I thought we had the support system and all that lah. Tapi bila dapat speech therapy and all that kan, I notice that dia bukan takat speech saja, dia benda-benda lain pun bersangkut-sangkut. Faham tak? Maksudnya benda-benda yang budak lain dah biasa buat, dia tak boleh. The simple act of catching a ball properly pun macam susah. Ambil bola, so dia tangkap kan. So cognitive skills tu pun, motor skills pun, actually it affects everything tau, faham tak? Because your CPU hang tu slow kan. So semua, everything that's connected to that nervous system tu dia tak apa. So now,
aku duk baca lah banyak kan. So bila baca tu, of course the material kebanyakan dalam English, yang Malay punya tu tak import tu kan. So I decided to go and look for a school. So sebelum hantar pergi sekolah umur 4 tahun 5 tahun tu, kita hantar dia pergi sekolah biasa dulu. Sekolah tadika biasa kan, untuk dia belajar. This was 5 years old lah. Bila hantar tu, I set the whole day with him, and then aku perasan dia tak boleh cook langsung. Dia isolated lah kan. Of course that made you sad, and then I told my wife, I said, ni tak boleh jadi ni kan, budak ni nanti will lead to a lot of problems lah. Pasal dia socialize tak pandai, cakap tak boleh. You can imagine kalau you have that condition kan, and then you don't even know how to express how you feel kan, tak ada, kan kau mikir kan. So I went looking around, tapi I was lucky in the sense that I found this school yang boleh tolong dia tau. Dia bukan nak kena, the school is basically more on motor, cognitive and all your, it's an OT school lah, occupational therapy sekolah. So budak-budak ni dia, so I noticed that kita tak tahu macam mana nak tolong, tapi I bawa dia pergi jumpa cikgu. Apa nama cikgu tak ingat. Tapi nama tempat tu Pusat Tadika Ceria lah. It's not your regular tadika, it's actually a tadika untuk budak-budak yang kurang okay lah maksudnya kan, autistic, ADHD, they help all kinds lah. Dekat situ bila masuk sekolah tu, I noticed that dia tak macam sekolah lain, dia tak ada classroom. Dia very open, and then they've got these ropes hanging from the kubur kan. So kami bawa di situ, and cikgu tu, the principal tu, she explain, dia kata, you understand that your child tak sama macam budak lain. So kita kalau budak-budak macam ni, kita tak boleh letak dia dalam classroom, expect dia suruh belajar. First kali you kena trigger dia punya emotion, and then his motor skills, faham tak? So that he wants to respond. So mereka buat macam tu lah. So basically mereka coach him into playing things, apa tu, mereka train dia macam mana nak clean himself, feed himself, faham tak? All the simple things lah. So one thing yang dia ajak aku buat, yang aku perasan tu, which I can relate tu, dia kata dia bangun pagi macam mana, dia kata saya kejut. Dia kata kalau kejut dia tu, cuba nyanyi lagu so that it goes into like a nursery rhyme kan. Nursery rhyme yang dia boleh bangun, ingat, and then dia boleh buat. Lagu tu lagu bangun pagi tu, bangun pagi gosok gigi, cuci muka dan mandi kan, pakai baju makan roti, susu lah, so dia jadi macam step action table lah kan dalam kepala dia. So dia repeat dalam benda tu. So every morning I would wake him up with that song lah. Tak ada Assalamualaikum apa tak ada, kejut-kejut Rais bangun pagi, dia punya nyanyi lah. That was one of the things we started doing now every day for a couple of years right? Nak bagi dia biasakan dengan rutin. So that dengan dia punya occupational therapy, then masa assessment untuk masuk sekolah rendah, which kena buat lah pasal rakyat Malaysia kena pergi sekolah kan, whether masuk regular stream ataupun masuk PPKI, aku kena pergi. So masuklah PPKI. Tapi kat PPKI tu saya tanya dengan dia punya cikgu yang aktif tu, cikgu tu Nafi Kelantan lah. Saya dulu orang lama sangat lah. Dia kata kalau you boleh tolong anak you lebih, ditolong lah. Pasal satu, government schools especially untuk support budak-budak yang ni kan, dia short-handed satu. Nombor dua tu, the material syllabus tu bukan untuk nak develop sangat lah. Basically it's more like a babysitting punya kelas lah. You understand? Setting dia tu babysitting. I babysit for you lah kan. Minta mak ayah pergi kerja, lepas tu balik main. I didn't want that macam lah. So yang tu yang I bawa dia pergi cari tempat untuk nak dia belajar benda simple sebenarnya, menulis, membaca, mengira. And this was, he was standard 1 masa tu di PKI kelas. So I said boleh ambil cuti dah. Dia kata boleh, tapi pergi panjat kementerian lah. So saya pergi kementerian, saya cakap anak saya sekian-sekian, dia ada slow learner, and saya nak dia belajar membaca, menulis, mengira. Lepas tu kementerian masa tu dekat Nuta, dia kata boleh, tapi dia kata you kena ambil cuti lah. So dia ambil cuti, that means 3 bulan setelah PKI, 3 bulan dekat Pusat Disleksia lah. But before that, I bawa dia pergi Pusat Disleksia Malaysia dekat Jalan Pang. Dr. Aziz, senior you all lah, medical college ni. And I think super senior lah kot. So
So he was very kind. He's very kind. Dia faham pasal dia memang one of the pengasas Pusat Dyslexia Malaysia. He himself is dyslexic and then anak-anak dia pula. So dia nak tolong. Tapi I cakap anak I bukan dyslexic. Dia kata dia tahu, dia tengok, dia tahu. Dia kata dia slow learner kan. So tapi dia kata dia tak janji apa-apa. Tapi based on the preliminary test yang dia buat, budak tu respon dekat dia punya teknik kan. So dia kata usually if you respond, you mungkin boleh cope dengan modul phonics yang the way dia ajak budak-budak membaca kan. So dyslexia punya teknik untuk ajak budak-budak is through phonics. Phonics ni like I explain to Syarul earlier, dia lebih kepada bunyi perkataan lah, macam L, L, E, kan. So you got lensa kan, phonics lah. So basically teach everything guna phonics. Yang budak-budak ni, mereka tak boleh duduk di classroom tenung whiteboard lama-lama. So it's more like activity driven punya lah. So cikgu-cikgu dia dekat Pusat Dyslexia Malaysia ni are trained to do that. And they're good teachers. So anak saya dalam masa 2 tahun, 3 tahun dah boleh baca, menulis, mengira semua kan. We're happy with what he can do lah. Now at 17, he's reading, writing, doing maths and all that, macam biasa je lah. He actually dia dah, I think kalau dalam kelas dia tu macam he's like a success story, cikgu kata, faham tak? As compared to the rest. Kesian pasal kadang-kadang tu mak ayah tak ada resources, tak ada masa, tak ada the resources untuk nak spend masa untuk anak kan. Saya faham lah itu kan semua ni kan. So macam tu lah dia. Tapi balik kepada yang Syarul cakap tadi tu pasal acceptance tu, masa saya duduk dengan Pusat Dyslexia Malaysia, lepas anak saya dapat masuk pusat PDM tu, Pusat Dyslexia Malaysia di bawah Dr. Aziz tu, dia tanya saya, dia kata kami short handed kan, Harati buat kerja admin lah kan. Tu and kata boleh lah, atau kita pun bersyukur dia nak tolong anak kita kan. So kita kata tak apalah, boleh lah, tolong lah mana yang boleh kan. So dalam proses yang saya buat tu, aside from my son lah, saya tak anak I duk progress kat situ, walau dia duduk di situ, I pun pergi tolong lah kan, ambil cuti apa semua. Dia kerja bank ni tapi pergi ambil cuti saja nak tolong mereka kan, kesian tu kan. So tolong mereka and then we organize a lot of activities and workshop lah untuk parent apa semua kan. And every time kita buat aktiviti ni, kita buka, kita buat something care. The take up rate tu is like overwhelming, ramai kan, mak ayah. Mak lah sebenarnya, bukan ayah lah kan, mak banyak kan. Kita main, kami buat workshop dekat LPP KN, ya. So kami sewa dewan kan, kami buat event dekat Sasana Kijang, dekat Bengkara tu kan. So kita buat, I think it was like full turnout kan, the whole day. So, most of the parents yang mari tu is anak dia tak sure, first and foremost dia tak tahu anak dia sakit apa. Tapi pasal kita ulung tangan nak offer, pasal the way we used to for PDM, we used to do this, we invite you through symptoms. Anak boleh buat ni tak? Ada masalah ni tak? Ada masalah ni tak? So of course bila letak macam tu, kalau ni ada ni masuk bengkel ni, then kita akan cuba turun ni all that lah. And of course and most parents yang mana yang ada masalah ni, dia baca set of question tu, dia tulis, ini macam cakap pasal anak aku ni kan. Yalah. So they come. So full turnout lah. And of course semua ada kisah masing-masing and people from Sabah, Sarawak also came. They flew in, mak bapak ni, mak lah. They flew in and then they come stay hotel semua just to attend. So I noticed that mak bapak ni memang dia kalau boleh tu, dia nak tolong anak dia. Problem kita kat Malaysia ni, and this is only my view, I tak impose dekat orang, and just my own personal view, is that satu tu, there's no help. Tapi before the help comes tu, sebenarnya you must admit ada masalah kan. There's a problem and it's getting more and more. Masa kalau you tengok macam Syarul cakap tadi, yang register dekat DKM tu daripada X amount dah jadi Y amount over period of years kan. The jump is more than 100%. So maksudnya makin ramai budak-budak macam ni. The only thing is whether or not mereka ni
dah disaring yes or no, and whether dia normal ataupun dia perlukan bantuan. Kan? So, assessment tu kita tak buat. Kan? Bila kita tak buat assessment, kita tak tahulah. So mak ayah ni, dia just left wondering kan. She's guessing, ada Google lah, apa lah. What's wrong with my child lah, nak pergi ke siapa kan. Tapi duk tanya dekat social media, but you're not getting a concrete answer, and it's a lot of guesswork lah. Teka-teka lepas tu macam mana nak tolong. So, bila kita buat workshop ni, mak ayah tu mari and kita pasal anak-anak mereka ni kadang-kadang tu ada yang dyslexia, ada yang ADHD, ada yang slow learner, ada yang macam-macam kan. So nak tolong tu Pusat Dyslexia Malaysia ni, dia hanya boleh ajak you teknik cara nak tolong anak you. There are a set of books they sell and how to, they teach you how to teach lah. Lebih kurang macam tu lah, budak-budak macam ni kan. So dia lebih kepada self-help sebenarnya kan, workshop. Tapi bila kita tengok tu ramai. Yang saya observe masa tu, pasal saya kebanyakan saya selalunya urus dia. Pasal I'm not trained dyslexia expert ke apa kan. I just go there to do the admin work. But dalam urus dia pasal the session would end with masa FAQ session kita kat ujung kali tu, nanti dia jadi sesi menangis. Usually it's the mothers lah. And dia pun merintih lah kan. So, and kadang-kadang saya isap okok. So, masa break saya keluar, saya isap okok kat luar. So, bila saya break tu, saya pasal yang orang lelaki semua kat luar. Dia pun tak masuk dewan. Ini something yang saya rasa saya tahu lah masa tu, tapi yalah, again, the theory I could be wrong. Daripada sebab-sebab daripada sendiri lah. Tapi yang saya perasan tu, ada mak ayah tu macam, dia dah high hopes kan. Dekat anak jantan dia tu, anak lelaki dia kan, usually is the man lah kan. Dia ada anak lelaki tu, dia rasa macam yalah, kita nak anak kita jadi player kan, main bola untuk Selangor tu. You know, that's the dream kan, suruh jadi player lah apa semua. Budak kalau dia slow learner atau one thing dia jadi socially withdrawn, tak kisahlah dyslexia ke ADHD, dia socially withdrawn kan. Orang pernah tengok orang yang anak yang tu, dia nanti duduk jauh dari orang lain. Dia pergi raya tu, dia duduk sendiri dia tak mau kan, dia nak main bola apa gitu kan. So that's very disappointing for some parents lah, for some men lah. So kadang-kadang tu dia bersalah bini tu lah, macam-macam lah kan. And then depends on dia punya exposure dengan education dia juga lah tu. Kalau dia mau baca, faham why it's like that kan, why things like that happen, apa. Macam myself ni personally, I think masa dapat tahu tu, yalah, broken hearted lah. Kita ada, I just, my eldest is 27 this year, going to be 27, 27 tahun lah. Dia dekat Germany, Sarona. Yang perempuan tu 25, baru nak habis mengaji kat college. She's also going out with me, flying off to Dubai and all. So between her and my son, Rais, 10 tahun. So when we were having the third one, which was him, very looking forward lah kan. Dah lama tak ada baby kan. So wife I kata nak jadi peneman. Kan orang perempuan yang seperti dekat rumah kan. So nak jadi peneman lah, nak 2 orang kan, nak cukup. Kita buat. Dapat. So sebelum tu anticipate macam-macam lah kan. Beli rumah pun masa dia nak born tu kan, memang. Kan. A lot of things we did lah. Macam nak sambut lah kan. So, bila dapat tu, syukur lah nak, tapi lepas 2-3 tahun tu lah yang jadi disappointed. Bukan disappointed, apa tu, broken hearted lah, not disappointed. Broken hearted lebih. Satu pasal masa IP, sorry I'm jumping here and there, saya tak plan to this. Walaupun Sarul dah pesan lah tu. Masa dekat workshop tu, okay, I know what I feel, tapi I boleh tengok orang lain ramai-ramai ni yang kita pasang satu kita. Yang mana yang nak accept condition anak ni susah ni, dia pasal dia nak quick fix. Okay. Dia nak macam makan ubat ni, settle. Benda-benda condition macam ni, there's no quick fix, dia lifelong. Macam I can only speak for slow learner. Slow learner ni dia bukan satu je. Ni again observation lah, saya bukan doktor. Tapi I observe my son closely. So, dia kalau tengok dia dah macam normal je.
Kalau tanya Syarul pun, Syarul bila nampak dia dalam taman kan, he's quite big size, tall like, kan. He goes jogging, whatever. He's handy around the house, all that. Boleh harap lah, kan? Masak nasi, semua boleh. Pergi sekolah naik balik. Tapi slow learner ni, dia perlukan guidance tau. Faham tak? Kalau introduce anything new, kena emphasize 3-4 kali dah. And how to do it, no? The what, the why, the how, the who, the when tu I memang explain kat dia lah. Ni salah satu cara nak communicate dengan budak-budak slow learner ni lah. Kalau anak slow learner, you have to explain the pre and the post. Faham tak? Maksudnya kalau suruh dia buat something, jangan just suruh buat. Dia beritahu dia pasal apa dia kena buat. And apa yang dia kena buat, pasal apa dia kena buat. And then dia kena bagi contoh. Kalau dia tak buat, what happens? So baru dia trigger dia punya learning tu. Faham tak? As opposed to budak biasa, Hanzah cakap dia ambil sapu sampah tu, dia ambil sapu sampah. And dia tahu lah bila dia sapu sampah tu you're isolating the rubbish lah kan from the house lah. So your house becomes clean. Budak-budak slow learner ni yang kena sabar sikit, yang kena bagi tahu dia pasal apa angkatnya apa kan, sapu macam mana kan, pasal apa hang buat, kalau hang tak buat lama-lama jadi apa, kena tunjuk example kan. So that's what I did for years kan. So nak bagi dia boleh belajar lah sikit, dia faham kan. So benda tu, if you do it enough times over years, then you realise that ni bukan sikit punya kerja kan. And then kita start lah fikir pasal macam mana nak develop dia lagi so that dia boleh jaga diri dia sendiri. Yes, berfikir. Kan. So benda-benda ni dah discuss dalam mana-mana. I notice one thing lah, kami dalam anak-anak ni dah jadi macam, even the youngest one who is Muaz nama dia, is 14. Dia also being burdened with that responsibility tau. Faham tak? At a young age, he's being burdened with that responsibility because why? I've imposed on him, not say imposed, I told him that this is your brother. Kan? Hidup mati dia, kan? Bila aku tak ada besok, bukan nak bagi beban, tapi if you love him at all, you have to help him survive. Faham tak? Pasal on his own, dia dalam dunia ni macam wilderness tu dia. Betul. Dia boleh lah pergi kedai bayang ni bayang tu bagi dia ni. Dia dah siap tanya dah, dia kata how do I pay bills and all that. Dia dah start asking pasal this is the thing, the difference, bukan difference, this is what I've been doing and what is the end result I'm dealing with now lah. Dia dah faham pasal few things, how you pay things all that kan, macam mana hidup. Even though dia tak tahu lagi apa dia nak buat dengan hidup dia ni, whether dia nak pergi kerja Speedmart 99 ke apa ke, atau KFC ke apa ke, ataupun he wants to learn certain skills ke apa. Belum lagi, pasal apa? Kalau budak biasa, normal, boleh nak decide career path dia pun at 19, 20 pun belum tentu lagi dia boleh kan. Nak budak-budak macam ni, it takes longer lah. Maybe by 26, 27 tu baru dia tahu apa dia nak. So you gotta wait it out lah and see kan. So there's a lot of try. But coming back tadi tu, all my kids, because we let them know early that your brother has a condition, dia ada masalah. And so responsibility nak jaga dia ni, kita kena ambil seorang sikit. Pasal abah kerja, mama kerja. So during the day, siapa nak tengok kan? Siapa nak tolong educate dia? Bukan tolong tu, bukan tolong bagi makan ke apa tau. Tak. Educate dia through interaction kan. Jangan buat macam ni, buat macam ni. Pasal punya. Faham tak? So it's like a lifelong punya. But the whole family unit kena buat. The whole family unit buat. Barulah dia boleh improve sikit lah. Faham tak? Improvement lah. Okay. Sorry. No, okay. So dia tak ada quick fix. And yang tu yang aku perasan, saya perhati sendiri ni, frustration family ni lah. So mereka tanya soalan-soalan, ada ubat. So, ada tanya tu, because mereka register as OKU, mereka dapat allowance. So bila kita tengok dia bawa budak tu main, semua pegang iPad lah. The money that's been given, maybe a few thousand a year, mereka guna untuk beli-beli benda-benda untuk distract budak.
Dia understand tak? Tapi pasal bukan salah mak ayah, dia nak bagi something so that budak tu boleh fokus. This is true for ADHD, dyslexia, Asperger, or whatever. Satu, dia pun socially withdrawn, tak boleh campur orang. Tapi bila kita bagi dunia dalam tab tu, dia boleh interact benda tu, tak marah dia, tak apa. Dia suka lah, dia drawn dekat benda tu. Dia lebih daripada budak-budak yang normal, faham tak? They won't put it down, you know, that's their life. Jadi, tapi kalau kita tak bagi healthy way to deal with that thing tu susah. Mak ayah banyak bagi benda tu jadi distraction tu dia. And bila dia distracted, dia tak kacau mak ayah dia. You understand? And they are concerned about their own thing. They pun dah kerja, they pun stress, they pun their own problems, they pun handle. So dia bagi distraction kat budak. So budak tu doesn't get any better. I've seen some yang sampai sekolah menengah pun dah macam dah teruk lah. Dia dah terlampau fixated dekat the tab ni kan. So balance tu penting sebenarnya. Budak-budak ni dia pun learn banyak. Anak saya lah, saya tak boleh nak cakap. And again, my son, macam tadi opening video yang ditunjuk 5-6 orang masalah tu yang daripada kondisi tu. Yang tu quite extreme tau. It's not that easy to. Faham tak? My son is moderately slow learner. Dia bukan totally. So maybe I'm lucky in a way lah. Kan? Tapi yang tu pun effort dia banyak. I can imagine those lagi lah. And acceptance tu lah, at least the only thing you can take from this, kalau tak ada apa yang nak dengar yang saya cakap ni, just accept and then anak tolong kan. Memang kerja kita pun nak bagi mereka wings, whatever wings you call it. Betul. So okay man, okay. So the challenges kalau macam dekat Malaysia aku nak tahu lah. Yang first I think is to detect. Kalau macam tengok anak hang the symptom macam hang tu, hang detect tu mungkin 3 tahun dah nampak lah ada some apa tu, dia tak macam budak lain, dia lambat cakap semua kan. Correct. So lagi satu the help that they have sekarang macam ada loop kat belakang. Betul. Ada tengok I don't know, I have to, tak apalah. Ada break. So satu Malaysia ni dekat UKM dia ke boleh detect, boleh sahkan. Is there any other places? But usually in cities. Wah, ramai. Penang. Sorry? Ipoh. So it's state capital yang ada. Only the doctors can have. So how soon, how early can you get appointment to diagnose? Recently aku tak tahu lah. Time aku dulu tu it was about between 3 to 6 months before you get an appointment. Katalah hang register hari ni kan, 3 bulan. It's between 180 to, I don't know, 90 to 180 days before you get to see the doctor. Yang tu pun dia baru register and all that kan. Tak cengkuh, baru do some fact finding. Belum pegang budak lagi. So setahun jugalah nak bagi tahu dia nak dapatkan answer hang tu dalam setahun. So it's like that 1 year tu stress, duduk tunggu kan. And then some parents like, semai hajat boleh. Macam tunggu-tunggu ada semai hajat, akak tak. Padahal budak depan mata dah memang nampak. This is the thing lah. Kesian. Kalau private I saw some advert. Private pun ada buat screening kan? And they charge certain amount. I mean, benda tu boleh dipakaikan untuk, I don't know, boleh untuk disahkan. Actually, government PPD lah, kita cakap pasal PPD lah. Budak ni interaction dia sekolah sebenarnya. Sampai umur dia 5 tahun, nobody cares lah. Government kan kisah pun. A child, developmental stage dia, between 0 sampai 1 day lah, up to 5 years, the only thing government is worried about is whether or not dia dah pergi jab ke belum jab. Betul lah kan? Check dah cucuk lah. Kan tu kan? Umur 4 tahun dia baru pergi register sekolah kan? So bila dia pergi register sekolah, kalau budak tu mak bapak perasan, dia nanti boleh ke anak aku ni kan? Macam I perasan, so I pergi. Tapi kebanyakan parents, dia tak tahu. Especially kita punya Malaysian parents lah. Dia kata, budak-budak lama-lama dia tahu lah kan? For certain cases betul. Dia memang boleh. Lepas itu dia boleh adapt, dia start campur budak, dia pun boleh bercakap semua kan, terus laju bercakap kan. Tapi ada kes-kes yang isolated, yang budak-budak yang memang tak boleh kan. Yang tak boleh ni, yang tengok kadang-kadang tu dia duduk kelas lah kan, tak boleh perform 6 tahun kat sekolah.
kan, cikgu kata tak cerdik lah apa macam ketinggalan apa. I mean, go to regular school, sekolah api, yang tengok kelas dia, kelas ada ni kan, maybe ada kelas 1 sampai kelas 6. Zaman-zaman kita dulu betul lah, sekolah rendah dulu kan, skandal. Yalah. Kelas unggu kalau tak orang cerdik kan. Betul lah, kelas jingga lah bagus. Jingga A kan, jingga ada pot putih kan, putih. I mean, these are the colour codes, they differentiate kids lah kan. So yang satu unggu tu sampai ke tahun 6, 6 unggu lagi tapi nobody. Betul. Memang aku notice benda tu macam tu. So yang tu lah usually the kids. Yalah. Dia bukan bodoh, dia just cara dia belajar tu lain. They learn differently from other. But systems cannot afford all this. Yalah. Either you're in or you're out. Masa tu pun kita belum ada mekanisme nak identify benda ni maybe. Correct. Tapi itulah yang tadi. So Man, kalau your PDM also boleh detect sama ada dia slow learner ataupun so Dyslexia Malaysia dia authorized to do assessment and dia punya recommendation sekolah ambil PPD ambil. That means kalau if parents want some tip boleh rasa macam anak dia susah nak menulis ke apa kan, tapi very good at drawing or whatever, I mean something off kan, it's usually dyslexic lah. So kalau dia nak dapatkan confirmation tu, dia boleh just go and do an assessment dekat pusat dyslexia, but it is a bit costly lah. So dia buat betul-betul, dia bagi a full report, and that report you boleh bawa PPPD untuk determine satu, whether anak boleh dapat cuti 3 bulan tak, so that dia boleh attend PDM kalau dia berminat lah. So the other thing is whether or not dia boleh dapat kat OKU, dia boleh dapat masuk PPKI lah. Tapi ni I'm jumping the thing lah. Bila dia ada banyak isu tau, yang socially problem mak ayah ni dia satu acceptance, yang tu tie in to everything else. Kalau dia tak boleh terima, dia kadang-kadang tu tak mau anak dia masuk kelas PPKI pasal ada stigma macam yang cakap tu. Stigma ni main daripada, again this is my experience, apa I tengok dekat sekolah anak ya. Kalau UP kelas PPKI, pendidikan khas ni dekat sekolah-sekolah throughout Malaysia lah, budak slow learner, budak dyslexic, budak ADHD, budak yang nampak macam regular people, only thing is kalau keduduk dia, sembang dia, bosan dia lain sikit kan. Okay? Dia duduk dengan budak-budak cerebral palsy, dia duduk dengan budak-budak Down syndrome, dia duduk dengan budak-budak yang, faham tak, yang tak ada mobility issue tau, dia tak boleh bergerak, kena duduk. So, bergerak, goyang. Correct. Yang, I mean, this kesian dia pun, tapi bila letak macam tu, of course lah, being idealistic lah cakap macam ni kan, tapi letak budak-budak umur halus ni 6-7 tahun satu kelas, expose them to this kind of trauma dia ada kesan satu is dia punya self depreciation. Pasal dia nampak kelas lain biasa tu tiap-tiap hari tau. Betul, dia nampak budak-budak pergi kantin, gelak, sembang semua, dia duduk dalam kelas dengan I know government punya ni is dia limited lah, dia punya resources nak tolong budak ni kan, tapi sometimes tu benda-benda tu boleh demoralize budak. Betul. Dia boleh bagi budak tu hilang self-worth kan, and it's traumatic for hang dah umur apa aku bagi hang satu budak, bukan this is nothing against, I just try to understand apa cakap. Kalau orang tu ada cerebral palsy, dia ada satu condition yang dia terbaring je tangan. Yang paling sayang dia mak dia. Yang paling sayang apa mak apa kan? Unconditional, betul. So tapi kalau hang duduk dengan dia tu, hang how? You're not trained, you're not. Faham tak? Budak-budak takut. Ada pengalaman, ni budak umur 7 tahun duduk macam tu macam mana? But the thing about what yang I notice, another thing is, again my observation, budak-budak PPKI ni yang bagus dia, bila dia tengok budak macam dia tolong, human nature dia keluar kat situ, tak faham tak? Dia punya empathy tu tinggi. So every time budak ni sampai, mak ayah dia nanti pakai macam van tau, nak hantar kan, so dia kena ada contraction macam kursi roda, you know. So
budak-budak ni nanti pergi tolong. Including my son. Pergi tolong kan. Kawan tu nak pergi toilet, dia bawa. So they do the part of the caregiver lah. Faham tak? That's why you go to PPKI classes, if you don't get anything at all lah, but you will get kindness. Faham tak? Budak-budak ni dia pekan. I mean that value tak tahulah dia tak ukur dalam mana-mana curriculum. Tapi that's why I think in the end benda tu yang bagi mereka self-worth, yang tu yang bagi mereka faham ada human being yang ada banyak disabilities kan. So bila dia tengok macam my son pun bila dia keluar kan, kalau dia pergi mana-mana kita nampak orang buta ke, orang ada, dia cepat empath, faham tak? Dia kesian. Faham tak? Dia this one tak apa-apa ni. Macam even my father towards the end, dia meninggal rasa, dia dementia kan. So he was not able to do a lot of things. Dia pun dah start fast motion all over the place. You know lah dementia. He was 80 before he died. So bila dia main tidur sini semua pun dia massive kan. Bukan senang jaga dementia ni. So my son yang lain tu dia try macam dia tak reti macam mana nak interact kan. But this Rais ni dia lain, dia you need help tak habis dia nak tolong kan. Sampai aku cakap dia hampir tidur lah, ni pak aku layan lah kan. Tapi what I'm trying to say is the difference between the children kan, yang kelas biasa dengan dia punya empathy tu tinggi. That is the upside to exposing them lah. Tapi bila dengan family lah, tapi dengan orang luar, kalau aku bawa dia pergi negeri ke apa, dia diam, mana dia tak campur. Pasal dia takut orang judge dia. Pasal dekat sekolah pun budak-budak judge kat budak-budak bukan. They're not kind lah kan. Ngomong tu mana ada kind kan. Betul. Okay, tinggal. Apa lah. It's part of learning lah. But again, this is like, I don't want this to sound like a rant or whatever lah. Tapi a few years ago, 2017 ke, ini pengalaman saya sendiri. Lepas tu dengan PDM juga. Masa tu, ni cerita pasal assessment anak. Okay. Kami pergi jumpa, we prepared some PowerPoint slides. We have an idea on what the government can improve dia punya cara detection. Ya, detection maksudnya nak assess budak-budak. Pasal ada, also a few years ago I went to US. I duduk dengan this, I went to see this nurse kat US, kat California, 10 years ago. Aku jumpa mereka punya delayed developmental punya nurses, faham tak? Daripada kat sekolah, mereka semua ada. So basically dia cerita macam mana dia buat assessment. So based on that idea dekat US yang dia buat tu, dekat California, dekat LA, aku bawa balik model tu, aku tunjuk ke Dr. Aziz. Dr. Aziz kata ni kita boleh guna untuk pergi jumpa government, untuk pergi pendidikan kan. Masa tu who's that guy from Batu Pahat tu, yang stokin hitam, rips up the Mazli. Mazli Malik. So we went. So we prepared a slide and everything like that, and then we came up with a workflow lah, suggestion on how government can improve their assessment techniques lah kan. Kalau dia nak buat. So kita bawa kita present semua, and all the head of PPKI dekat sekolah. Okay. So kita kata okay, kami boleh bagi the workflow, tapi of course the detail mechanism tu you have to work out yourself lah, your budget and whatever lah kan, resources required tu lah. Tapi proses nak ni tu kita just nak adopt apa yang Americans do lah. Americans pun talking about California, Texas, mereka pakai macam tu. Mereka punya style ni macam ni tau, umur 4 tahun, it's compulsory for you to go and do assessment for your child kalau anak ada sekolah. Dia nak sekolah, kena pergi assessment. It's mandatory. So you have to go. But it's not all 51 states. It's just a few states yang mereka, pasal mereka benda ni semua state punya law kan. So you have to, like, you're 4 years old, 3 years old, anda kena pergi buat assessment dah. Kan? It's proper taruh assessment, nak tengok budak tu punya kecerdasan akal. Boleh. So it includes IQ and whatnot lah. So it's carried out, I think 6 months, every 6 months tu budak tu kena ni. So kalau dia normal, dia akan masukkan dia regular stream. Tapi kalau dia ada problem, then they will advise the parents, this is what you need to do, this is where you have to go, so that they get the proper help. Faham tak? Assessment tu crucial. Kita kat Malaysia tak ada.
Dia buat masa umur 4 tahun. 4 tahun 4 tahun. Pasal 6 tahun dia pernah masuk preschool lah kan. So 5 tahun dia masuk preschool. So 4 tahun tu macam last straw lah. Daripada buat awal ni 3 tahun pun dah. Tapi dia dapat access budak based on dia punya kognitif dengan dia punya mental abilities lah kan. So kalau kata dia relate, so dia pernah tahu pasal apa, they do proper assessment until they don't let any child just left behind lah. But we must be in the system lah. Ada je orang kat luar sistem dia tak mau pergi lah buat semua kan, macam-macam. But that support system tu ada, maksudnya through and through lah. Maksudnya dia akan tolong dia throughout dia punya formative years sampai dia masuk sekolah menengah. And these nurses yang saya cakap ni, dia pun duduk kat sekolah, kerja dia buat assessment budak tu tau. So dia identify kata budak-budak ni ada issues. They probably 10 or maybe 1% of the school population dan demographic tu ada 1% lah. Mungkin dalam 100 budak mungkin seorang kan. Ataupun dalam 1000 budak. So dia punya kerja misi ni, doktor ni, the nurse dia train to actually buat assessment budak tu and bagi advice to the school board lah. Progress budak ni kalau dia delay apa masalah dia apa semua, faham tak? So that the school can customize the learning for the child. So that process dia kalau boleh ada kat Malaysia kan bagus. Kan? Betul. Tapi dia it takes a lot of effort kan. Parents must play a big role juga. So parents satu ni dia bincang lah benda tu. Kan? So ada kat Malaysia ni bukan tak ada, dekat Penang ada, dekat Melaka ada, I know dekat Sabah tu ada. Macam dyslexic especially the strongest one is dyslexic lah. Parents Association ni memang banyak parent support group untuk ni kan. Memang dyslexic banyak lah kan. But within that demographic, dyslexic tu bukannya semua dyslexic. Ada slow learner dalam tu semua. But at least you get the help lah. You get the help. Tapi benda tu is more like an awareness group, support group punya level je lah. Dia tak boleh promote apa-apa dekat government. Dia tak boleh influence government punya policy kan. Dia tak ada footing. Dulu, so masa pergi jumpa Mazli Malik tu, he turn us down lah, senang cerita. Allah. Dia kata, this was 2017, gambar pun. Dia kata, we don't have the resources or even the will. I mean, I'm seeing very, dia punya cakap tu lagi literal lah tapi tu, just beritahu hang, in a nutshell tu dia cakap lah, we don't have the resources. Pasal the drive nak buat tu, benda tu macam dia tak ada, they couldn't, ni personal feeling aku sendiri, aku rasa mungkin benda tu tak boleh nak monetize. I had that vibe from the meeting lah, so masa session tu kan, dia nak monetize susah macam benda tu. Kalau benda tu boleh monetize, I think what do you mean monetize? What do you expect to monetize from this kind of thing? This is supposed to be, service you're giving to the rakyat. Oh, you'll be surprised man, because you see, companies throughout the world lah kan, even Malaysia itself lah kan, kita ada big companies yang nak tu, they want to invest. TNB semua, they invest in helping budak-budak. You can read their report, dia memang ada banyak tolong budak yang kurang nasib baik kan, cacat. Like CSR things like CSR thing. And the portion is big. Besar. Dia punya portion tu boleh jadi budget, state budget lah untuk macam kalau letak kat Kedah tu boleh lari program, bikin jalan program setahun. So, yalah. I mean, we could point them in the right direction, where to source the funds and all that kan. But what we want is actually taxpayers' money because these parents are also taxpayers. And so, I mean, bila kita handle workshop ni semua, feedback ni semua keluar lah kan. Why government tak mau buat kan. Cukai pergi mana, lah. Dia jadi politicize sikit lah. Tak seronok lah dengar kan. So when we went there, we told them this lah, come on lah, the only reason I see they don't want to do is this lah. The moment mereka buat, kalau jumlah dia besar, then you have to take up already kan. It's not something they want to bite lah. Macam tu sekarang kalau hampir PPKI kelas, the proof is in the pudding, dia kata hampir sekolah PPKI ni, mana-mana sekolah hampir kan, daripada Kedah sampai ke Sarawak hampir. It looks the same. It looks the same way it looked 10, 20, 30 years ago kan.
Dulu zaman kita kat sekolah dulu kat Kulis sudah, dia buat apa? Ingat? Band. Ingat? Kan dia ada band bilik main band tu kan, main lagu kan. Ya. Okay, so what do you think happened to them? Yalah. Daripada duduk tepi market ada sidewalk ni main gitar, nyanyi lagu. Yalah. Yang tu yang boleh main music tu. Betul. Yang Anyam. So Man, elaborate sikit. So what do you mean by sama aja, Sarawak sampai Kedah PPKN, in what sense? I told you just now, basically if you go to the class, they load in all kinds. Then, okay, one is basically they put everything sama lah. Itu yang tak boleh. Dia punya ratio tu. I can't give you the stats lah bang. That's not fair lah. Not fair to the government as well. Not fair to, I'll be just accusing them. Tapi from what I observe in 1 or 2 schools, it's the same lah. PPKI ni hampir dalam wilayah ni cukup lah. 12 tapak ni anak possession. Good schools, they take care, but they are just babysitters. Do you understand? You get very little value out of it. 6 years to spend in one sport is like, 54 months of your life, but you learn very little. They have activities lah. Activities macam pergi main bowling. Kan? Jadi semua lebih kepada nak naik kuda every 6 months. Boleh lah, tapi faham kan? What is it that you expect the child to learn kan? And tapi dia bawa shopping trip, dia cuba. And then dia jatuh kat sekolah. Sekolah ni, ada sekolah tu dapat cikgu yang bagus ni, dia betul-betul pulun pasal apa dia ada inisiatif kan. So dia come out with all sides of program. So mak ayah boleh tengok dapat cikgu macam ni, dia pulun lah, dia pun bagi duit lah, dia pasang aircon lah, apa segala benda kan. So long as cikgu tu buat program tu kan. Dia tak kisah semua dapat tak apa. Pasal apa dia tahu anak dia pun dapat kan. Benefit from that kan. We have teachers like that. Bukan tak ada. I kenal 2-3 orang. They are good teachers, really good teachers. Tapi after a while they get pulled to policy making. Lepas hilang. Betul. So if I can, your point one is basically possible they separate lah between yang separasi yang teruk tu dengan yang lain. Nombor 2 probably because of the ratio juga. Aku tak tahu sekarang kalau kat sekolah PPKI berapa 1 to 10 ke 1 to 7 ke in one class. I thought kalau macam private is basically 1 to 5 kot, the maximum they can take care. So what do you think? Ataupun ratio wise memang okay. Satu kelas maybe 7 orang, 4 orang, 3 orang pun ada. Yang tu private kot. Kalau yang PPKI kelas selalunya ramai. It's 50. 10 to 15. You cannot afford lah. Because you see the thing dekat Malaysia ni aku perasan, macam kalau sekolah tu bagus kan, and then you have more and more people, they want to be a part of it lah kan. So kalau dia dapat tahu kata, sekolah tu bagus kan. Macam Taman Maluri, kita sekolah Taman Maluri. Sekolah Taman Maluri jelas kan, dia punya PPKI tu dyslexia PPKI tau. That class, that school, hang nak minta, hang kena like 5 years sebelum anak hang masuk sekolah kena minta. Yang tu umur dia setahun. Mana nak tahu kan? Pasal susah nak masuk. Ramai. And then dia punya resources banyak untuk tolong budak-budak dyslexia. A lot of the pusat dyslexia students pun sekolah dekat Taman Maluri and they do very well. They expand their skills into painting, into crafts and all kinds of ni lah kan. Kalau hang tengok budak-budak dyslexia ni lukis kan, you would pay a simple black and white drawing on A4 size tu, you would pay RM1,000 lah. Aku dah tengok dia pelukis macam mana. Dia pun ni hebat right. Dia punya lebih dia kat situ lah. They see things in 3D, you know. They can draw you. Half of you are all just nerves and skull and your eyeballs, dan sebelah lagi muka. Tengok dia buat. Pandai juga ni, tapi itulah kita tak tap betul-betul kan. Kalau kita tap betul-betul, kita dengar mereka untuk buat visual, we can work in the arts and design punya industrial design. Arkitek pun betul. Correct. Tapi dia bukan main, tak boleh nak tanya, tapi yang assessment tu tak ada. Okay, Man, dia ada 2-3 benda lah. Han cakap tadi, one is basically assessment yang tak ada buat, yang Han nak cadangkan macam 4 tahun semua boleh buat macam mandatory lah. Of course, benda tu mungkin government tak ada resources lah. Lagi satu, okay,
Okay, tak, aku nak touch. Sekarang macam PPKR dekat Maluri tu, dia memang train untuk dyslexia je. Dia tak campurkan dengan ADHD ke orang lain. Ke dia memang very dulu. Oh, is it better macam tu kalau you pisahkan autism lain, ADHD lain, tapi dari segi location kau nak commute mungkin agak jauh kan. Mungkin tak tahu boleh masuk ke semua orang kat situ. So what happened to the yang cerebral palsy yang lagi teruk macam tu? Ataupun, you know? You see, first kali macam ni lah kan. Kita ambil just metaphorical lah, senang. Nak bagi simple. Kalau ada orang tengah dengar ni, kalau dia pernah ambil. Ni cerita pasal masalah tapi solution tak ada. Aku tak apa minat kan. Tapi betul. Kalau tak cerita masalah tu, tak seronok lah kan. Tapi masalah tu, sebenarnya mereka concentrate dekat dyslexia. I know Taman Nuri back then, I haven't been to that school for 5, 6, 7, 8 years, but back then it was all mostly dyslexia. So that was kalau anak ada dyslexic, you go and get yourself, your son detected, assessed, or daughter assessed. Once they assessed, PDM akan recommend dia masuk Taman Nuri, faham tak? And sekolah Taman Nuri ni dia memang dia accept lah. So lama-lama dia dah accept over years and years, lama-lama penuh lah budak-budak dyslexic kan. So secara tak langsung sekolah tu jadi sekolah untuk budak-budak dyslexic. And then they have teachers to support this. And some of the students semua dah masuk uni dah kan. They manage to make a life for themselves lah kan. Pasal masa kami buat bengkel-bengkel ni, some of them come back. Most of them come from sekolah Taman kan. So tapi dia memang specific untuk dyslexia. Bukan nak separate, tapi you see if you can focus on one type of problem and try to fix that problem, kan? Lagi senang. You gain some mileage kat situ, kan? At least when you look back after 5, 10 years, kata, budak-budak ni ada juga output dia kan, dia keluar jadi artis, ada yang jadi, kan? I'll do some computer science and computer engineering, whatever it is lah, kan? But because budak-budak dyslexic ni, dia lain daripada ADHD, autism, slow learner ni, is that you only have to teach budak dyslexic ni how to learn. Dia ada condition dia tu yang dia dengar, dia punya okay, do you know dyslexic ni macam mana? Aku bukan dyslexic tapi the way it's been explained to me. They have acute hearing kan? Okay. And then they see things in 3D kan. Kalau hang pegang benda lighter ni satu kan, dia dah nampak 3D dah benda tu. Benda tu dah pusing. Kalau you ever go to, if you want, you can search on YouTube and say how a dyslexic sees the world, then you'll see the video where they'll show you how. So budak-budak kecil yang belum cakap, tapi dia kecil tu tengok macam tu, dia macam tak faham tau, orang tunjuk. Pasal dia nampak lain. Yes. Dia dah nampak benda tu duk pusing-pusing kan, dia kata no, not the same thing. So mak ayah punya first interaction is, why are we looking at the same thing tapi kata lain, aku kata lain kan. So yang tu yang dia bawa pergi jumpa assessment tu, bila buat assessment, dia dyslexic. Dia kata okay, tak apa, kita ada support system for that. Dalam Selangor KL, quite well established lah. And I know Johor at that time was catching up, and also Sabah. This was 7-8 years ago lah. I'm sure they've done much. They've jumped leaps and bounds lah nak tolong budak-budak dyslexic ni. So far, budak-budak dyslexic ni, I think they get the most help kat Malaysia. Tapi kalau spektrum lain tu, dalam spektrum disability ni, slow learner, ADHD, Asperger's, yang ni tak ada. ADHD yang nak tolong sebenarnya kan? Betul. Dia duduk, cikgu depan dia lari, lompat tingkat keluar masuk. So when you put these children inside dyslexia punya kelas, dia disrupt kelas je, dia bukan. Betul. Budak-budak ADHD ni yang nak ajak dia bukan nak macam mana nak belajar. With that condition, macam budak dyslexic tadi aku cakap, the teachers will teach them to isolate their views tu, so that dia nampak benda tu 2D lah. Dia boleh bring it down to 2D so that dia boleh fokus. Macam kalau dia baca line tu kan, the huruf tu bergerak-gerak kan tau benda tu. Kalau hang tengok budak dyslexia punya mata ni, dia punya the way they see things tu, the A is turning into H and N and, you know? Tapi dia boleh, dia orang diajak dia so dia fokus so dia nampak the word tu, dia macam they see the whole word. The alphabet tu dia boleh guess that it has to be this word.
That's how they teach lah. Tapi I cannot do that to ADHD dia punya ni interruption dia tu kan. Something's telling me to go and jump out the window. Dia pergi lompat. Kan, break his hand. Kakak aku dulu dia ajak tadi kau sekejap. Budak-budak ADHD susah. Tapi bukan tak boleh tolong, boleh. But you need specialized training teacher lah. And they need Aku itu so far ada kawan aku seorang, my bestmate lah, Ben kenal lah. Dia baru diagnose lah. Dia ada anxiety lah, anxiety disorder lah. Lepas tu dia baru diagnose, dia ada satu lagi, which is ADHD. Tapi dia bukan jenis yang melompatnya. Dia punya ADHD tu dalam kepala otak lah. Kepala otak dia sentiasa berpusing. So dia baru tengah buat tu lah. Doktor cakap mungkin dia ada benda tu. In fact, ada setengah orang pun memang ada benda tu juga. Aku dah tengok simptom satu ADHD ni, kadang dia buat kerja kadang terlupa barang. Dia macam setengah orang tu dia terlupa payung ke, dia banyak dalam ini mungkin yang hyperactive dalam dia punya brain lah. Ada setengah orang tu hyperactive dalam dia punya physical. So mungkin ada two types, dia ada banyak range juga. Aku tak tahu lah. This is one type juga. And then kalau dulu yang ADHD ni, pasal okay lah, back to experience aku dengan anak aku ni. Time tu kami tak tahu dia sakit apa kan, dia ni apa tu. And then that time what was going through social media was autism. Semua a lot of publicity on autism, sampai dulu Rosmah pun jadi patron Blue Ribbon. Ingat couple years ago TNB semua pasang lampu biru lah, buat ribbon biru lah, satu KL KLCC. I don't think you all remember lah. I saw those things during that time. They're actually putting a lot of money into autism lah. It's being monetized to actually gain more and more lah. So they are tapping the corporate to subsidize certain programs lah, kan? Output aku tak tahu lah. Tapi time tu dia tap a lot, kan? They give a lot of tax breaks for companies who actually support this, and then yang mana yang buat macam babysitting dekat office, you know. You can come up with whatever you want lah, so long as you're supporting the cause lah. Dia pun obliged untuk buat itu pasal Rosmah lah maybe. Correct. Tak apa lah itu kan. Tapi so that time, aku ingatkan aku autism lah, aku tanya dia autism. Padahal aku tak faham apa dia autism sebenarnya kan. So then doktor tu tunjuk kat aku autism ni macam mana. I said, this is not the one. Kata ya. So she actually showed me autistic ni macam mana. So she took me to the KHKM lah. Wah, dia tunjuk ya, tengok autism sangat, dia tanya autism tengok. Sama tak dengan so, oh my god, there's another band pula. Dan aku tengok, Allah, banyak sangat ni. Kan? Lepas tu dia kata, ni bawa autism, dia tak tengok ADHD lagi. So lepas tu dia tak tengok Asperger lagi, kan? So Asperger ni dia tak campur orang tau, tangan dia macam dia banyak main dengan tangan. You know, and only get beat up lah di schizo, kan? So dia small size and then okay, sekarang go back to the apa tu yang macam detection lah. Hang agak tak, sekarang Hasa dia punya pusat untuk detect tu, PDM boleh buat juga, SUKM boleh buat juga. Do you think is it enough lah? Macam hang pun setahun daripada first hang tu baru dapat confirm. So sekarang ni rasa dengan banyak jumlah tu, is it cukup untuk diorang? Satu benda kalau daripada hang punya story tu, lepas yang detect, mungkin masa tu Rais umur 4 tahun kot, daripada 3 tahun mungkin 4 tahun hang dapat detect. Lepas tu hang tak tadika ceria tu, hang cakap kat orang semaju tu, where they teach the OT lah, occupational therapy, macam you know, at least dia boleh baca tu kan. So that thing also cost about RM2,000. True. A month. So okay, I just bagi tahu how it works lah. So anak aku ni when we got diagnosed, after that I was looking for a proper kindergarten untuk dia. Pasal the regular kindergarten tak boleh, dia tak boleh, he cannot cope in the regular kindergarten. So pergi pusat tadika ceria sebulan $1,500. So for 12 months, I think, no, 2 years. He went there for 2 years. So it's $1,500 a month. Tapi anak kita bayar lah, kan? And if you have the resources, you pay. And because hang tak boleh nak ajar, you need someone to teach them proper, and you're not training, so you pay.
Tapi fikir budak-budak yang tak mampu ni ada. So it's 2 years lost. Correct. Either 2 years lost atau 2 years being taught by someone who is not trained to teach budak-budak macam tu. So, and then masuk sekolah kebangsaan, PBKI, and I noticed that yang tu pun tak akan banyak bantu dia kan. So, we went to PDM. PDM is about 700. So if you do the math pun you dah faham lah, benda ni requires a lot of investment, a lot of investment. So kalau tengok balik dengan kita punya, you know, kan, so bukan semua orang ada kemampuan nak buat begitu lah. Memang ada kan, tapi even that's why if you see people who are, how you see, well off in a sense, kalau you hampir syalam, denai alam, all the, you know, rumah set loaded ni. Anak dia pun kalau ada autistik ke apa ke, that's not seem to be a problem. So they can manage because they have the money to manage. Faham tak kan? I can pay someone to take care, I can pay, I send to the school which can help, you know, because resources tu ada, the market is there. But you pay through your nose. So what happens to the rest of the country yang tak duduk syalam? Exactly. Macam JLC. Sorry, tadi aku mau, Ben, aku mau betulkan tadi, rupanya ada echo cancellation tadi aku tak letak, aku ada bastard dengan noise cancellation. Now okay, baru okay. Dah nak habis lah. So, okay, now better. Sharp your voice. I think macam ni lah, aku just, kalau boleh tahu, aku just try to summarize lah. First kali, detection tu penting. Anak online yang bawa pergi, even go to the panel clinic just or any regular clinic kan, minta referral bawa PHUKM ke, or any hospital yang ada proper child assessment punya specialist. If it's in Ipoh ke, you're in Penang ke, kat hospital Stark ke, kat JB ke, wherever lah. Ada, ramai graduate o'clock di jurusan-jurusan ni, I'm sure they are in the government some of them kan. So whatever closest to you. At worst, you can go to universities kan. UKM ada, USM ada kan, ataupun I'm not sure whether UM ada, tapi I know UPM, Universiti Putra Malaysia ada. So you can write to them, ask them whether or not boleh tak buat assessment tu anak. Yang buat assessment tu pun student Betul. So kalau hang dah tak ada modal sangat, so universities won't charge that much lah kan, because it's actually a dual learning process kan, monitored by the lecturers and whatnot lah kan. So just to get a guide kan. So kata budak tu ada condition apa-apa, dia boleh probably give a good pre-assessment. Kalau dia ada condition satu and condition dia yang ada tu tahap mana, pasal dia bukan semua ekstrim kan? Ada yang moderate, ada yang very beginner, whatever. So buat assessment. Pasal apa, kalau tak tahu lagi susah nak tolong. And it's nothing worse than being a parent yang nak tolong anak sendiri tak reti ni kan. Itu kalau orang ada anxiety lagi teruk aja dia kan, dia tak boleh nak tolong. Macam kawan hang kan, kalau dia, it'll make him worse as well kan. So you want to help kan? However, so buat assessment tu, and then bila register, satu lagi stigma tu dekat nak register OKU. Orang Melayu, orang kita ni lah, dia ada macam, ada malu sikit lah tu, dia nak pergi daftar. Dia kalau pegang kad OKU tu, dia rasa macam demeaning sikit lah. Actually things don't change a lot. Macam aku masa muda dulu, aku ramai dekat kampung tu yang mereka kata, pernah dengar orang kata bodoh-bodoh alang. Ada? Ada. Itu bukan bodoh alang, dia sebenarnya dia ada condition. Betul. Not diagnosed, just left to himself like that. So benda tu lifelong kan. So komitmen hang sebagai parent tu pun kena lifelong lah. As long as you live lah. And you must make sure till end, and I'm jumping here, before you die to make sure dia boleh survive at least. So proses nak dapatkan dia tu start dengan assessment. In between you will learn yourself. Dan perhati anak tu, observe dia punya how dia respond. Satu dekat marah, satu lagi dekat cakap, dan satu lagi cakap dengan jelas. Aku praktis satu benda dengan anak aku jantan ni. Aku cakap
very jelas. Tak ada nak jingat kataan. So I tell him exactly what I go by the what, why, how, who, when thing that kita belajar kat sekolah dulu kan. Apparently it works lah. For him lah. Tapi at his level lah kan. Dia pun slow learner, bukan yang the worst band lah. Dia mungkin lebih kan. So dia boleh respond. And then get family involved. All your family. Kalau boleh involve, tok dia pun involve. Wan dia ke, makcik dia ke apa kan. Because dalam family kita, even the extended ones, any kind of moral support help. Pasal kadang-kadang tu aku perasan bila dia pun macam ni, orang nak sorok ni tinggal bagi campur dengan orang. Aku pun guilty of that a bit lah. Satu pasal kita nak protect dia lah kan. Tapi ada sekarang bila dia dah besar tu kita nampak kata dia boleh sebenarnya. Yang lacking tu bukan dia, tapi kita sebagai parent, kita terlampau too conscious for what he is. And padahal dia is human, just like all these kids are human. Dia faham kalau orang sisih dia kalau mak ayah dia malu ke apa, dia boleh rasa, And I'm very honest with my child lah. Aku cakap benda tu terang. And I'm honest with all of them. I told them that basically they have a role to play if they want it. Aku tak paksa. And I have no choice. I have to do it kan. Because I made it my life work to my life purpose untuk nak make sure he can survive. And tapi hopefully my other kids tu they are willing to chip in here and there kan, see him through. Tapi family support tu paling ni lah. Dia perlukan family support. And some mak-mak ni selalunya bagus. Dia sayang tu unconditional kan. Kan? Lepas tu hang tengok dalam Bersamamu TV3 tu, hang tengok yang selalu jaga siapa? Mak dia lah. And so mak-mak Melayu orang kita ni bagus, dia sayang, tapi only thing dia tak ada resources, and resources tu dia satu daripada knowledge, nombor dua tu duit kan, ataupun dia ada way around kan. Kalau ada duit dalam masalah kan. So yang jangan tengok Bersamamu dekat Shah Alam, all the tempat-tempat Bukit Damansara bangsa, tak ada masalah. Okay, they can pay for it man. Kan? But regular people macam mana? And itulah I think assessment tu penting. Since government belum ada policy nak make it mandatory, semua child must be screened. Semua. Bila kata semua ni semua. Register ya within 3 years mesti mau assess. Bila you screen, then you know exactly. Because screening ni bukan takat nak tahu ADHD ke apa tau. Dia punya IQ, dia punya ni semua orang akan tahu sebenarnya tu. It's a full report. Bukannya benda tu tak ada. Benda tu memang dah ada kat hospital ni. Dia boleh screen budak and tell you dekat HKM ni boleh buat. They'll tell you his IQ as well. Yeah. He can tell you exactly what the child is. Tinggal dia nak explain kat mak ayah tu, dia kena tengok mak ayah dulu. Kalau kata yang jenis open-minded sikit, dia dicakap dengan lebih detail. Tapi kalau dia tengok yang tak apa-apa ni kan, nak marah ke apa semua ni, emo ke apa, dia dicakap sikit lah. But they can tell you more. Kan? Report tu tebal, bukan sikit. Dia buat 6 bulan kan. Almost every aspect of the child dalam report tu ada. Why don't make it mandatory for everyone? Why people nak kena pergi panjat HUKM lah. And then the knowledge is limited to the people who know. Tak tahu, tak tahu. Sampai form 3 pun dia tak pergi check lah. Ada lah. I've seen all dia. Ini yang very sad tu. So masa kita dulu pergi nak so dia buat assessment ni, kita fikir budak ni ramai yang fall through the cracks, you know. Tapi itulah, again, coming back, I tak melalut banyak kan. Sorry lah, pasal topik ni very close to my heart. Lama tu, bayar. Okay, cuma ialah macam cakap, itu orang cakap is very nice to have kalau yang 4 tahun boleh, semua orang boleh buat. Yang ada sekarang pergi pun setahun baru dapat dia punya result. Dia punya appointment to the result. Lagi kalau semua orang bulldoze kat situ, aku tak tahu 10 tahun baru dapat kot. Kalau dia tak increase on that side, okay, once you dah detect, so what you gonna do? Macam hang pun kata kalau the moment hang tahu, hang kena hantar dekat quote-unquote the tadika yang memang untuk budak special need macam ni, it cost about 1,500 to 2,000 ringgit a month. I don't think many people can afford that.
So kalau dia miss on that thing, so what happened to the people, the kids not from Shah Alam or Bangsa, whatnot? So what options do they have? How do you teach this kind of kids yang tak ada, you know? Okay, yang duk jadi ni, yang kita kata ADHD, Asperger, dyslexic or slow learner, OT ni kalau hang duk kat kampung, budak dia dapat naturally tau. Dia keluar dari rumah, balik sekolah, dia pergi panjat pokok lah, curi buah lah, you know, nampak tak kan, mandi sungai lah, apa semua ni. So dia punya learning ability tu, dia punya conceptual learning tu banyak tau, faham tak? Kita dekat bandar ni, kita duduk dalam pigeonholes. Majority duduk pigeonholes. They don't have places to go. They only have places to go dekat sekolah. Atau padang sekolah kecil tu, yang tu lah mereka main apa aktiviti mereka semua kan. So bila nampak budak ni yang duduk kat bandar ni, yang duduk apartment, sambung apa, outlet dia kat situ je, nampak jelas tau dia social outcast, faham tak? Pasal dia tak ada peluang untuk nak pergi lompat, naik panjat pokok, pergi curi buah, kena hambat anjing lah, kan? Tu all mancing semua. Bila pergi kampung, aku tengok kat kampung ramai budak-budak, ada budak-budak mesti kita boleh nampak, dia lain sikit kan, kita kata, dia mesti ada condition ni, tak diagnose kan, tapi because dia punya outlet tu naik bicycle kan, turun bukit kan, dia apa yang government trying to do dalam control medical setting tu, nak bagi training, OT, panjat tali apa semua kan, belajar kupas buah, nak bagi tangan dia tu lembut, fleksibel so that dia boleh kupas buah semua kan. Budak kampung tu free, dia panjat je pokok hutan tu, kupas buah semua, dia tu lah kognitif OT dia tu. Lepas tu mereka ni walaupun lain-lain kali, kalau payah-payah sangat pun dia kerja market. Masa skill dia sebelah tu duduk merapu tu, pergi panjat sana panjat sini kan. Yang tu yang buat dia boleh jadi kelendan lori lah, angkat barang atau buat kerja kontrak apa pasal. Faham tak? Pasal kita lepas budak tu Ustaz, bagi dia ada dia punya own, how you say learning. Okay. Learning path. Okay, one is sorry. No. One is OT lah. Basically OT pun untuk jaga self cleaning apa semua tu lah, untuk bangun tidur. Some of the things yang dia ajar. Again, I'm just repeating what I have experience in lah, yang aku dah observe. OT dekat dalam bandar ni, dia punya teaching tu lebih kepada social etiquette, and then your personal hygiene, and then how grooming, how to make yourself presentable lah, and how to respond in certain social punya settings, okay? So basically dia akan ajak budak tu jaga dia punya hygiene, kupi kuku kan, sikat rambut kan, atau makan pakai fork and spoon. Dia tak pakai sudu. Anak aku sampai sekarang dia tak reti makan pakai tangan. Dia kalau makan pakai tangan haram kan, tapi kalau pakai fork and spoon, ayam makan pakai fork and spoon kan. Dia dah jadi macam tu. Tapi it's proper lah, it's proper kan. So he is clean in the way he eats, and he knows how to clean up after himself, he knows how to take care of himself. And then kat rumah, mak dia bagi dia tanggungjawab, masak nasi kan, makan lauk. So he prepares for his younger brother. So when you give that kind of two type of learning, the OT dekat sekolah, belajar banyak pokok lah, tali lah, whatever it is in a concrete punya setting, and then balik rumah, mak dia bagi the responsibility untuk basuh baju, lipat kain kan, make sure dia masak nasi, perangat lauk, atau hidang untuk adik dia, basuh pinggan. Responsibility ni yang create that training dalam urban setting macam tu. Kalau pergi kampung, labor kan, dia pergi panjat pokok, apa tak, dia buat lah, motor buat kan. So both so dia punya output dia lebih kurang, tapi yang ni lebih sesuai dalam social setting. Okay, Mat. I think first sekali, mula-mula pergi hantar speech therapy dulu. Speech therapy baru occupational therapy. So speech therapy macam mana? Berapa lama dia kena buat? How long will it take? 3 years. 3 years? Dekat mana? Dekat Jalan Pahang. Dekat Titi Wangsa. Dia dua kat tempat. Satu kat Jalan Pahang, dekat belakang Tawakal. And actually dalam Tawakal lah. Tawakal hospital kan.
daripada satu klinik dalam tu lah untuk speech impairment. And then satu lagi tu dekat, itu HUKM punya student run, and tu dekat Titi Wangsa. Tu berapa orang bayar tu? I can't remember, $100 lah. Okay lah, I mean berapa jam? Dia memang, it's like how long the 2 hours. 2 hours, 3 times a day. Berapa lama? 3 times a week, sorry. Setahun, 2 tahun. Berapa lama ada punya tu? Sampai dia okey. Dekat 3 tahun juga. Masa Rais semua 4 tahun lah. Memang 3 tahun pergi kat situ. Sampai darjah 1, darjah 2. Oh lama juga, masih ada je. Pasal dia ada punya modul dia kan. Terus macam phonic tu lah, nak ajak dia construct sentence kan. Pasal you must understand, okay lah, we talk kalau nak cakap pasal slow learner ni. Slow learner ni basically kalau nak metaphorically dia macam CPU hang tu tak sesuai dengan zaman sekarang. Macam handphone hang kalau hang pakai phone tu 2012 punya phone against, and then you want to run Android 16 or iPhone, I don't know what iOS. Faham tak? So that setting, faham? So CPU tu dia tak you won't be able to, you'll do the same functions but slower than your new. I see. Alright. Okay man, I think dia punya discussion, I think memang boleh pergi jauh lagi. I think banyak benda yang sampai dia nak masuk college ke, what you gonna do. I think aku akan panggil kau the next time round lah. So probably we go deeper a bit on that thing ni after school. But Ben, ada apa-apa nak tanya before we part off? Rasanya banyak information yang dapat tadi tu memang dahsyat lah. Memang rasa banyak benda-benda yang baru jugalah. Thank you lah. I think yang untuk aku benda ni macam therapeutic juga bila you let me talk about it. Pasal it's not something I can talk to anybody lah. Yalah. Benda ni very personal. Yalah, pasal tadi masa kau cakap pun aku nak potong pun tak boleh. Pasal aku rasa banyak benda yang nak tahu. Tak, dia sebenarnya susah sebab aku suka juga orang bila kita tanya dia boleh jalan je terus yang kita dengar ah. Kadang setengah orang kena tanya dia flow dia tak cantik. Kita nak dengar benda-benda macam ni memang rasanya tak pernah dengar. Orang tak share benda-benda macam ni. So I think that's good. Aku ingatkan tadi nak susunkan dah 3 jam pergi ke situ kena, which is bagus lah. Aku nak tanya soalan lebih bit more. Aku nak tanya should discuss benda ni openly, you know. Macam tu. Bukan dia, I think kalau betul-betul nak structure thing boleh. Pasal apa, I think at certain part semua aku duk ranting ya. Tapi what I was trying to say is kalau anything you can take from this is this aku whatever I've learned tu, kalau ada parents yang nak faham tu, firstly if you see something you must do something about it, especially anak-anak. A lot of parents tak ada masa ya. Then aku faham especially younger parents sekarang ni kan, mereka distracted and then they themselves are distracted, macam mana nak perasan anak kan. And then kalau tak perasan, aku nampak juga in family settings or even society in general lah kan, yang parti kita tahu kata dia tak mau address benda tu kan. Dia tak mau address benda tu, dia masalahnya kesian kat budak tu pasal once, I think it's selfish lah for parents not to look at it. Pasal you brought them into the world and then you must see them off juga before you go. Itu paling penting tu nak kena bagi dia survive. I think kalau parents boleh, I mean bukan dia nak kena jadi angkasawan ke apa, tak payah kan. So long as dia boleh jaga diri dia sendiri, then you can shut off, you can sign off after that. I think that's the thing. Even regular anak-anak kita sendiri pun kita tengok kalau boleh kita nak. So long as you can fly already, I'm fine. I can go. Kita boleh terima kita. Okay, aku jumpa parents banyak yang bila cerita pasal benda macam ni, antara benda yang dia risaukan dia memang future budak ni kan, lepas sekolah apa nak buat kan, adik-beradik kahwin, ada life masing-masing kan, lepas tu yang seorang dua yang lain ni macam mana kan. Tapi this thing about lama-lama nanti dia tahu lah orang Melayu kita buat Chinese dia tak mahu lah. I think I always hear this term, esok-esok dia tahu lah, esok-esok dia besar dia tahu lah. Dia tahu, it doesn't work with this.
You have to be the driving force, faham tak? You have to point the float, this is where you're going to go, you know, and this is on my best effort basis, tolong anak tu sebaik mana mungkin. Cakap ni bukan cakap saja kan. Kita cuba buat, it's very painful kan, ajar lah, inilah, itulah, macam-macam lah kan. And then cara bercakap, read a lot lah, you must understand budak-budak macam ni, mereka kalau they respond very well to kind words, faham? Dyslexic ke, Asperger ke, ADHD ke apa, they respond very well to kind words. Marah tak dia, apa budak kan? Dia jadi kecil. Okay, lagi satu yang dok takut ni kalau budak yang cakap tadi yang tak di-detect awal, dia dah masuk sekolah dan sampai kat sekolah dia dah masuk tu, cikgu tak tahu dia ada masalah. And even kalau macam ada aku tengok satu kes tu, umur 55 tahun, boleh tahu dia ada dyslexia. Masa dekat sekolah tu, dia ada dyslexia. Dia tak tahu. Umur 55 boleh tahu. Dia dah pinjam dia budak. Okay. Masa dia buat kerja audit, masuk number, dia asyik. Dia duduk check balik. Dia tak confident yang dia betul. So dia buat, kadang dia kena takut pergi sekolah bila so baca dia tak boleh baca, kena naik atas. Jadi kadang budak takut torture bila orang tak tahu, bila dia miss the cakap tadi lah, the screening part. So especially mana yang kita boleh tengok lah, which is very important. Okay, aku sebenarnya nak tahu juga. Okay, aku rasa aku nak buat mungkin second time a bit deeper on that, sebab kadang-kadang kita nak bagi educate orang. Satu macam cakap tadi, parents, kadang kita nak tahu perasaan orang tu, kita boleh educate apa Rais dia ada feelings ke apa dia nak, those kind of thing. Itu banyak tak sempat nak cakap lah, anda terus masuk situ. Satu yang aku rasa yang paling penting sekali, hang rasa benda ni should be discussed openly macam ni, so orang lain boleh belajar juga to destigmatisekan benda lah tu kan. Kita boleh belajar pada hang, masing-masing boleh kan benefits lah, walaupun sorry. Okay man. So you're basically okay lah for us to do this podcast. Boleh, no problem. Boleh, okay. I mean you in bukan setakat no problem, yang hang support macam ni lah, at least kita boleh, mana hang cakap boleh benefit satu orang kat Sabah tu pun dah kira something that we cuba buat lah tu je. Yes. Okay, one last one lah. Dari segi terminologi tu hang okay lah kalau panggil anak hang OKU ke, orang kurang upaya, kelainan upaya ke, person with disability ke, insan istimewa, labeling. Is it labeling too? Does it help or what or how? I think the labeling too helps the people who are trying to help. It helps the people trying to help more than the person tu lah. Orang tu kan tahu orang panggil dia apa. Betul. OKT ke apa, dia tak tahu apa kan. Dia sebenarnya orang tu, I mean all these labels, all is just to help. People who want to help you, they need to know a label kan. Orang kotak ni. So aku nak perlu tu kotak tu lah. But if it helps the people, okay lah. It's fine. Sebagai parents kadang ada terasa lain sikit. Anak aku kata macam dia, okay, kalau tengok masa aku nak tengok, kalau daftar OKU ni dah dua di Malaysia ni. Sorry? Dia ada OKU jelas. Kalau nak daftar OKU, aku tengok dia punya form dekat JKM ada dua je. OKU jelas, ni kalau ada putih tangan ke kaki dah sikit, ataupun OKU tidak jelas. OKU tidak jelas yang mental lah. So I have to get the doctor punya pengesahan whatnot lah. Itu dari segi managing dia orang lagi senang lah. Memang lah cakap OKU. Kalau orang tak cakap kelainan upaya yang dah putih tangan, dia dah rasa susah. Dia semua senang untuk administrative purposes lah. Tapi sebagai parent, apa perasaan sebagai budak tu? Budak tu apa saya dia ada perasaan, macam orang cakap juga kan. Walaupun dia slow learner, tapi lama-lama dia ada perasaan juga. Autism, aku rasa dyslexia dia ada juga. Kalau hang purit macam dia ni, teruk sangat aku ni. Dia macam ni tau, aku bahkan bila ni aku punya own personal feeling lah. Yang aku observe pasal aku pergi ambil kat OKU tu. This was 2013 tu. So when tu Jalan Pahang tau, pergi dekat hotel apa tu, yang belakang besar. Grand Season. Masa tu JKM punya office untuk bagi kad ni dia letak kat 38. So aku pergi ambil lah kad dia lepas register tu kan. So bila pegang kad tu, aku duduk dalam kereta aku menangis kan. Aku cakap tu terang kan. Aku tengok anak aku punya kad dengan aku kesian dia. Dengan muka dia kecil dia semua kan.
macam mana aku nak tolong orang ni kan. This is just step one. So throughout his entire formative years tu, dia tak tahu kata dia late. Dia tahu kata dia late tapi dia tak tahu nak express lah tu kan. Tapi kami as a family using kind words, again the need is kind words. Kita bagi tahu dia kata dia need help, he needs help, so we are here to help. Rais, you need help, I'm going to help you. Faham? Rais, you need help, abang will help you. Faham? So you emphasize this, dia lama lama kata, okay, I need help. So basically dia mana yang dia lemah, pasal dia tak tahu whether dia lemah. Dia rasa macam dia put in the same effort to talk, just like the next kid. Tapi what is coming out from his mouth is not what is as per the next kid, faham tak? So dia tak faham sebab orang tak faham ni kan, aku dah cakap lah semua ni, I use all the correct words. Tapi yang keluar semua tu sentence structure tak betul kan. Sampai orang macam apa kan, pergi kedai, that reaction all will make him feel bad. So dia kena tahu kata dia ada condition and you have to be honest for it. But it's nothing to be ashamed of kan. This is how you are, this is exactly who you are, but we're gonna help you manage it. So lama-lama dia faham kata, of course there's no rainbow all nice or tak lah. There's some moments tu heartbreaking lah tu kan. Tapi you as a family, you need to must be cuba be supportive and supportive. And kind words, again I repeat, kind words are very, they respond very well. Kind words. Pasal mereka ni, yang aku perasan lah, it's probably something, again I'm guessing, I'm not, this is again pure observation, bukan doktor punya diagnosis ke apa-apa, bukan doktor. Mereka tak develop the negative traits. Dengki, cemburu, tak ada. Faham tak? So basically, nature baik tau. Nampak kan? Nature baik, dia semua benda, tulis, kesian. Aku kadang halau kecil. Pure. Do you understand? They don't know why are you being nasty to this person. Kadang-kadang bila kat rumah, again this is personal. Kita lelaki bini, kadang kita marah, kita apa kan, stress kan. He'll come and tell me, why you're being nasty to my mother. Not nice. Dia umur 16, 17, 15 tu cakap, aku dah kata. So, nampak? Dia tak nampak reason. So budak-budak ni, dia pun memang macam tu. Bukan dia je. Aku tengok classmate dia semua sama. They're kind. So they respond to kindness. Kalau hang marah, they just become small. It benefits no one. You yourself, cikgu pun kata, you cannot be big if you try to make someone small kan. Like kali hang rasa malu diri sendiri lah kalau tahu malu diri sendiri. Betul. Itu orang yang marah depan ni bila balik tu dia terasa je silap. Tak faham. Dia kan. Tu lah. So, yang tu aku pasal dia macam tu. So, again, coming back, diagnose and then get the family you need to support. Because they need help. The poor need help and then the help out there is very limited and sometimes they tak apa meaningful. So, you know your child, you know exactly what you want for them. And basically, you want them to survive after you. So, you got to plan yourself and be realistic about dia punya odds. Macam Syarul dia cakap tu, mamat tu apa, anak dia autism ke apa tu, lepas tu dia pergi buka kedai. Pasal mungkin dia dah biasa handle anak dia, dia tahu anak dia macam mana, dia tahu kata, yang ni aku nak suruh dia kerja office nanti, mau terbalik office nanti, main angin dia ke apa kan. So what they do is they create a safe place untuk dia. Kedai dia tu safe place dia lah. Kalau dia ada yang jadi bakery, dia buka bakery kan. Satu tu buka bakery dah lagu kan. Dia kolonius. So it's halal lah. Again, it's something halal tu. So dia buka bakery, dia kata okay tak apa, dia ajak anak dia bake and dia punya terapi dia macam tu lah kan. So dia ada safe space dia tahu this is the counter, you know, people come, I give you, you know. So yang tu lah yang kita kalau boleh tu nak government buat. Bukan buat bakery untuk each one. Give them a safe space untuk dia develop themselves at their own pace. Faham tak?
Ni dia tak ada safe space tu. Hang throw them against everybody. And that's... Alah. Udah langsung panjat pokok. Payahlah baik. Itulah. Okay man, I think that is really a second part. Actually, itu aku dah ambil seorang budak kebetulan. Aku buat grad orang tahu aku ambil. Lepas tu dia duduk somewhere dekat Keramat tu lah. So dia, mak dia dengan budak tu lah. Daripada gaya pun aku nampak dia special lah. Dia autistic. So dia terus dia masuk kereta tu dia tanya kat tu. Apa tu dia kata? Aku cakap itu aku cakap itu pokok dia kata. Ada pokok macam plastik dekat atas kereta aku kan. Bergesan. Aksesori je. Aksesori aku cakap. Itu mak kata, jangan duk tanya kan. Aku cakap, tak apa cik kata, saya pun kebetulan buat study benda ni semua kan. Aku tengok dengar YouTube dengan layar dia siau semua. Aku kata tak apa. Sebab yang saya tahu cakap, orang autistik ni dia tak berapa nak cakap dengan orang aku cakap. So anak makcik ni boleh, anak makcik terbalik katanya. Anak makcik banyak tanya orang. Cakap bagai lah tu aku cakap. Tak, dia okey. Dia okey apa semua. Tu dia okey lah. Aku tanya siapa nama, dia kata Rashdan tu. So dia cakap berapa umur semua. Sekejap lah aku hantar dia dekat Rosham dekat Setiawang. Budak tu autistik yang macam 25 tahun. Depa tu they don't look like autistic because why people look at them, the immediate thing that comes to their head is gifted. Especially bila dia kecil lagi kan, dia pandai cakap, petah cakap semua, dia tanya soalan banyak semua tu, hantar dia gifted. Macam ada dekat Keramat tu, bapak dia orang Kelantan, dia bukan Kelantan lah, dia kat pasar Keramat, Masjid Keramat tu, depan parking tu kan ada orang dia berniaga. Aku pernah pergi, anak dia cakap orang putih, berabuk baik, umur 6 tahun. Ada soalan macam-macam. In English, like encyclopedia punya English kan. Aku dengan kawan-kawan pun terkejut tu. Budak ni, dia must have condition lah. Bapak dia tak tahu. Bapak dia kata tak tahu lah, dia tengok TV kot. Tapi aku tengok, aku kata, this is... But you see them as gifted, but they are autistic in a way lah. Autism pun banyak band pun. Ya, banyak. Tak sama. Exactly. Tak sama kan. So aku terkejut je lah. So okay. So aku cakap dia sekarang dia buat apa? Sekarang dia OT cakap dekat HKL. OT apa dia cakap? Dia kerja duduk menganyam buat craft tangan apa semua lah. Untuk bulan mak dia tu staff nurse kat sana. So dia hantar kat sana. So dia jual ada banyak. Tapi yang satu menganyam tu dia kata dah meninggal. Dia dah tak ada. Sekarang dia buat signage nama semua dia jual. Cakap siapa yang nak beli? Ada kedai lah. Dia kata tak dia, kawan-kawan dia banyak dekat HKL tu dia boleh spot lah. So macam satu item RM20 tu dia dapat RM8. Itulah dia cuba. I mean something to do lah. Ini aku rasa aku nak discuss more on the, macam cakap lah kalau dia dah kerja, ada something purpose yang dia looking forward to do lah. At least give meaning to the life and everything lah. Mungkin kita we'll discuss more on that thing lah. Ben, aku think I'm done. Anything else to add? Cantik dah. Man, any last word you want to say? Anything? Okay lah, good topic to talk because ni pun macam menjadi outlet tu juga bagi aku. Yes. Okay. So, I'll definitely I'll invite you again on this thing. Kalau anything that you want to contribute, bagi tahu aja. Free je benda ni, tak ada apa pun. Maybe kalau buat channel boleh je. I think maybe structure sikit in terms of what is it you want to cover during that episode lah. Kalau tidak boleh. So I'm trying to tell you 15 years worth of story in 1 hour susah sikit. I'll be jumping. Okay, because So no, it's okay. I got many things to ask. Biar kita, this is the first, kita tengok nanti aku akan tanya ASD punya orang, ADHD ke, cikgu ke apa semua tu lah. Orange apa yang dia boleh buat kan. Kita akan break it down lah. Hang pun aku boleh invite lagi. There are many topic yang kita boleh cover. But just one last thing I say thank you very much. Terima kasih banyak lah buat sharing ni. Terima kasih banyak. Okay, Dan.